Berhormat Kuala Krai, saya jemput Yang Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Timbalan Pengerusi. Melihat kepada butiran 02-0300 Lembaga Koko Malaysia ataupun LKM mendapat antara peruntukan tertinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Ini adalah lambang kepada kementerian untuk memberi fokus kepada LKM ini. Apakah rancangan peningkatan pembangunan dan pengeluaran hasil koko bagi negara kita ini? Apakah kenaikan peruntukan butiran 02-0000 pembangunan agri komoditi untuk menarik minat golongan belia dan juga golongan profesional muda untuk terlibat secara langsung dalam sektor ini? Berkaitan dengan butiran 02-0200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, apakah hasil terkini di pihak kementerian yang pernah menyatakan rancangan untuk memajukan sektor kenaf ini untuk menjadi sebahagian daripada salah satu bahan binaan dalam negara kita ini? Terdapat pengurangan kawasan-kawasan tanaman kenaf ini dan juga kurang minat di kalangan peledang untuk mencuburi bidang ini, dan peruntukan juga agak kecil dibandingkan dengan yang lain. Apakah sebenarnya gambaran sebenar tanaman kenaf di negara kita ini? Seterusnya, Pulai memohon pihak kementerian memperincikan bagi setiap negara yang akan kita fokus berkaitan usaha menangani kempen anti sawit seperti butiran 03-0300 menangani kempen anti sawit yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia, dan jelaskan apakah kenaikan ini akan membantu usaha untuk menjamin masa depan minyak sawit negara. Dengan kenaikan 5 juta bagi butiran 03-0400 Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia ataupun MSPO, adakah kementerian akan meningkatkan lagi penguatkuasaan dan juga meluaskan lagi usaha untuk meningkatkan penyertaan pekebun kecil dalam persijalan MPSO ini? Juga mohon kepada kementerian nyatakan peratusan terkini yang telah berdaftar dan berapakah sasaran pihak kementerian untuk tahun 2024. Terdapat penarikan peruntukan bagi butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sebanyak 14 juta, iaitu hampir 20% berbanding peruntukan pada tahun 2023. Apakah impak kepada pengeluaran dan juga hasil ekspor minyak sawit negara dengan penurunan ini, ditambah pula dengan pengenalan peraturan baru iaitu Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Kesatuan Eropah yang akan berkuat kuasa pada tahun hadapan? Mohon kementerian memperincikan rancangan daripada pihak kementerian untuk menghadapi masalah ini. Melihat kepada peruntukan yang dinyatakan pada butiran 00518, program pembangunan kepakaran sumber manusia kekal sebanyak 100,000 sahaja. Adakah ini signal daripada pihak kerajaan dan kementerian bahawa kepakaran yang ada sekarang ini sudah cukup? Memandangkan peruntukan itu hanya kecil 100,000 saja. Dan tidak perlu lagi ditambah dari sudut anggota dan juga kepelbagaian kepakaran dalam sektor komoditi ini. Bagi butiran 03-0600 bagi Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia ataupun IMPACT yang telah melatih purata 7,800 golongan belia di bawah 6 agensi setiap tahun. Pertanyaan Pulai, apakah sumbangan alumni IMPACT ini mencapai matlamat yang digariskan, terutamanya dalam mencapai kemajuan dalam industri komoditi? Saya menyambut baik usaha kerajaan dalam meningkatkan penerima gunaan teknologi dalam sektor ini, seperti butiran 00503 program mekanisasi dan otomasi komoditi mendapat satu suntikan dana yang besar iaitu sebanyak 30 juta. Mohon kementerian memperincikan rancangan berkenaan program ini. Adakah akan melibatkan semua sektor atau kementerian yang akan memilih beberapa sektor sebagai rintis pada tahun 2024?
Jika dilihat pada peruntukan 9400, projek berimpak tinggi industri utama, penurunan sebanyak 60%. Apakah justifikasi kementerian dan kerajaan terhadap penarikan dana yang agak besar ini, dan adakah ia akan memberi impak kepada usaha memaju dan meningkatkan kemampanan sektor agri-komoditi selaras dengan dasar agri-komoditi negara 2021-2023? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pulai.